وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا يا معلم إبراهيم علمنا يا مفهم سليمان فهمنا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, Alhamdulillah malam ni kita dapat sama-sama berada dalam majlis tazkirah maghrib. Dan berbetulan juga pada malam ni adalah malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban. Jadi hari ni berapa? 14 esok. Esok. Ada yang kata ada malam ni, ada yang kata esok. Jadi ikut mana pun kita duduk dalam kawasan nisfu Sya'ban ni. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, dalam bulan Sya'ban ni, kena ikut ni Nabi sampai dekat Quba dah. Cuma saya nak berkongsi apa yang ada dalam bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ni memang dia tidak ada amalan yang khusus Nabi dia sebut kena buat macam ni, kena sembahyang ke, kena puasa ke apakah. Cumanya dalam bulan Sya'ban ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis riwayat daripada Aisyah mengatakan bahawasanya Nabi ni tak pernah berbuka puasa pada hari itu. Dalam bulan Sya'ban. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia memperbanyakkan puasa dalam bulan Ramadan. Jadi dalam riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha menyebut, kana asy-syuhur ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an yasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan. Dalam banyak-banyak bulan yang Nabi suka, bukan kata Nabi bulan lain Nabi dia tak berkenan dalam bab ibadat ni, iaitu Nabi dia berpanjangan berpuasa dalam bulan Sya'ban. Kemudian Nabi dia sambung dengan bulan Ramadan. Kita jangan duk buat lagu tu. Itu di antara khususiat Nabi. Itu. Berhentilah sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dah bagi tahu sebaik-baik puasa Nabi Daud. Puasa hari ni, esok buka, lusa puasa, tulat buka. Macam tu. Jadi Ibnu Rajab kata, afdalut tatawu'i ma kana qariban min Ramadana qablahu wa ba'dahu. Sebaik-baik puasa tatawu', puasa sunat yang dekat dengan bulan Ramadan adalah sebelum bulan Ramadan dan juga selepas bulan Ramadan. Sebab tu Imam Abu Bakar Al-Balkhi dia kata rahimahullah ta'ala, Syahrul Rajab, bulan Rajab, Syahrul Zar'i, bulan pi tabuk benih. Kalau kita pi ambil biji sawit, pi tanam, pi semai. Kalau kerja dekat bendang, waktu lah ni musim menabuk, ataupun lah ni orang dah tak banyak menabuk, musim calit, tu traktor tu pi pacak masuk, dia panggil mesin calit. Waktu lah ni musim tanam, bulan Rejab, bulan lepas tu. Wa syahru Sya'ban syahru saqyir zar'i, bulan Sya'ban bulan pokok dah naik, nak pi siram pokok. Dah tunah dah keluar, nak pi siram pokok supaya pokok tu segak, subuk. Wa syahru Ramadhan syahru hasad zar'i,
Dan bulan Ramadan adalah bulan nak menuai dia punya hasil tuan dia anda. Jadi buat apa? Tak adalah terkejut dalam bulan Ramadan. Tiba-tiba kena puasa, kena buat, dia menaik, dia mengeliat, kena semayang sunat 8 rakaat, dia mengeliat, macam-macam. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah. Jadi dalam bulan Ramadan, dalam bulan Syaban ni bulan yang kita ada ni, adalah dia ada beberapa peristiwa besar. Saya nak sebut sebahagian daripada dia. 10 Syaban minggu lepas. 10 Syaban tahun kedua Hijrah, sebelum berlakunya peperangan Badar. Betul lah, peperangan Ghazwatul Badar berlaku pada tahun 2 Hijrah. Allah Subhanahu wa taala memfardukan puasa dalam bulan Ramadan. Bila 10 Syaban, pada hari itu Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu, iaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat itu turun adalah untuk memfardukan puasa dalam bulan Ramadan. Bila turun kefarduan tersebut? 10 Syaban. Tak jauh mana sebelum peperangan Badar. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila Allah Taala dah fardukan puasa dalam bulan Ramadan pada 10 Syaban, sehari sebelum kita puasa, Allah Taala fardukan pula puasa zakat fitrah. Tu yang zakat kita bayar bulan Ramadan ni sekampit berapa segantang apa semua tu. Satu hari sebelum masuk bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala fardukan zakat pula. Jadi maknanya berturut-turutlah tu. Okay. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada 2 hari bulan Syaban. Tadi 10 Syaban tahun kedua Hijrah. 2 hari bulan Syaban tahun ke-5 Hijrah. Berlaku pula peperangan Bani Mustaliq. Dia ni, Bani Mustaliq ni, satu puak Bani Yahudi. Dia Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Mustaliq. Mereka dah kalah, Quraizah lah apa semua kalah. Mereka pergi berimpun dekat satu kubu. Berlakulah peperangan Khaybar. Kubu terakhir puak-puak Yahudi. Yang ada dalam tu, Quraizah ada, Qainuqa ada lah apa semua. Jadi berlaku juga pada dalam bulan Syaban peperangan tu. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan dalam dalam bulan Syaban juga berlakunya dia panggil tahwilul qiblah. Tahwilul qiblah ni maknanya ubah qiblat dalam bulan Syaban. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia sempat turunnya fardu solat ni. Nabi sempat pi menghadap ke arah Baitul Maqdis ni lebih kurang dalam 1 tahun setengah. Ada yang kata 15 bulan, ada yang kata 16 bulan, ada yang paling banyak pun kata 17 bulan. Lepas tu tukar. Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu, pi kalih tukar. Kalau kita pi Mekah, masjid Masjid Qiblatain. Boleh masuk atau saya pi itu tak pi pun. Tak boleh masuk kan? Dia petutup kata. Jadi masjid 2 kiblat di situ berlakunya perubahan kiblat. Yang mana
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab awal ceritanya Nabi duk menghadap ke Baitul Maqdis. Puak-puak Yahudi dengan puak-puak apa nama ni? Kristian ni, Nasara ni duduk perli Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menghadap kita juga kok mana pun. Last sekali Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Taala rakamkan dalam surah mana? Dalam surah Baqarah. Allah Taala sebut, "Qad nara taqalluba wajhika fis sama." Allah Taala kata, kami tengok muka kamu menghadap, wajah kamu menghadap ke langit. Maknanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minta dengan Allah Taala, "Falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah." Allah Taala minta kalih tukar. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, masa tu sahabat-sahabat ada yang beriman dengan Nabi pada masa tu, semua duk menghadap ke arah Baitul Maqdis. Selain daripada peristiwa Isra' dan juga Mi'raj, Allah Subhanahu wa taala turunkan perkara tersebut dan bagi kepada Nabi Muhammad, antara bendanya adalah nak buat pembersihan orang yang nak bersama-sama dengan Nabi. Sebab nak buat kerja besar ni, dia perlu betul-betul orang yang berdedikasi, orang yang beramanah. Apa lagi dia panggil lah ni, apa istilah? Berintegriti. Apa lagi? Sebab nak buat kerja ni bukan buat kerja kata apa, merewang gitu saja. Mesti tahu tanggungjawab masing-masing. Jadi Allah Ta'ala dia buat Isra' dan juga Mi'raj. Dan peristiwa perubahan kiblat dalam bulan Syaban tu pun sama juga. Sebab bukan jalan-jalan orang. Bagaimanakah sahabat-sahabat dalam kitab kata apa? Kaifa kana sahabatul kiram yamtasiluna awamirallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi taraddudin. Macam mana perbuatan Nabi, keadaan Nabi, sahabat-sahabat Nabi apabila turunnya wahyu, berubahnya keadaan, menghadap ke arah kiblat ke Baitul Maqdis, tiba-tiba pitala balik mai ke Kaabah. Apa dia sahabat buat apa? Yamtathiluna awamirallahi wa rasulihi min ghairi taraddudin. Mereka ikut, mereka taat apa yang Nabi sampai, apa yang Allah Ta'ala sampai, apa yang Nabi terima daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala min ghairi taraddudin, dengan tanpa ada wah-wah langsung. Tanya apa pun tak, ikut, follow. Bahasa kita ni follow like buffalo. Ikut apa yang Nabi abang dah buat lagi baru tanya. Kadang-kadang sahabat tak tanya pun, tapi Nabi yang tanya. Kan? Kebanyakannya sahabat nak tanya, tapi Nabi tak habaq. Lalah sekali Nabi habaq. Bila Nabi tanya, Nabi dia nak habaq satu benda. Dia bukan terus habaq. Nabi tanya dulu. Sekian, adakah kamu tahu apa sekian? Contohlah saya nak ambil satu contoh. Nabi tanya kepada sahabat. Nabi nak tanya, sahabat nak tanya kepada Nabi, tapi depa tak mau nak tanya. Ada yang tanya, tapi Nabi tanya. Contoh dia macam mana? Atadruna mal muflis? Nabi tanya. Nabi tanya kepada sahabat, kamu tahu siapa orang yang bankruptcy? Sahabat pun jawab, al-muflisu minna man laysa lahu mata'un wala dia, man laysa lahu dirham wala mata', atau kama qala. Orang muflis daripada kalangan kami ini orang yang tak ada duit, orang yang tak ada harta. Nabi habaq. Ada sahabat jawab lagu tu. Ada yang bila Nabi tanya, sahabat-sahabat tanya, jawapan apa dia? Allah wa rasuluhu
a'lam. Rata-rata sahabat jawab lagu tu. Jadi bila berlakunya perubahan qiblah tersebut, sahabat-sahabat tak tanya. Mereka ikut je. Hak tu. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi pada tahun tu satu, banyak lagi berlaku. Ringkasnya, cuma ada satu peristiwa yang paling menyayat hati dalam sejarah umat Islam, iaitu pada tanggal 23 hari bulan Sya'ban. Pada hari 23 bulan Sya'ban tahun 492 Hijrah. Kita kena ingat sejarah tu. Tentera salib masuk jarah Baitul Maqdis. Yahudi yang dia buat lah ni bukan pertama kali. Pada tahun 492 Hijrah, Baitul Maqdis diambil balik selepas mana Saidina Umar Ibn Al-Khattab ambil. Kemudian orang-orang Kristian ambil balik Baitul Maqdis. Bukan ambil dengan cara yang terhormat. Mereka ambil dan mereka bunuh orang Islam, termasuk orang Islam, lelaki dan juga perempuan, orang biasa, alim ulama, ahli tasawuf, awliya illahi salihin. Pada masa itu, dalam satu hari saja 70,000 umat Islam mati. Ini dalam sejarah. Itu. Dalam bulan Sya'ban, dia kata apa? Liyaqtulu 70,000 minal muslimina fi yaumin wahid. Pada satu hari dah 70,000. Bayangkan, lebih teruk daripada apa yang Serbia buat kepada puak-puak Bosnia Herzegovina, nak sebut bayar, Bosnia Herzegovina. Nak sebut. Tu lebih teruk daripada tu. Kalau kata zaman lah, dia tembak mati. Dulu macam-macam cara buat. Tu tak cerita lagi apa yang Isabella buat dekat Spanyol. Ratu Isabella buat. Tahulah. Kita ni tuan-tuan, makin lama makin hilang jati diri orang Islam. Nak keluar pergi berjalan mana pun, nak pakai kopiah pun, anak-anak kita suruh, tak kisah kita, tak usah kata apalah. Saya tak mau kata kat siapa, saya kata kat anak-anak saya. Nak suruh pergi keluar, pergi mana, pergi pakai sat kopiah. Kita ni mengaji sekolah agama, kita duduk kat Bukit Kapar ni, bukan duduk Shah Alam ke, bukan duduk mana-mana. Kan? Environment sini lain. Pakai kopiah keluar mana pun, pergi mayang mana. Nak pakai kopiah pun tunggu orang suruh. Tak suruh, tak pakai. Rasa macam mana? Rasa malu nak pakai. Nak suruh pakai kain telekung labuh sikit pun payah. Kadang-kadang tu, saya bukan nak kata siapa lah. Anak-anak yang kita hantar pergi sekolah agama ni, hantar pergi sekolah agama, pergi hantar SRA, Serai, Kafa. Peraturan kat sekolah, pakai tudung lagu mana? Pakai tudung bawah dada kan? Bawah ni tu. Bila balik mai kat rumah, minta maaf lah saya nak sebut. Bila balik pergi dekat rumah, kadang-kadang tudung tak pakai dah. Lepas tu pakai telekung, tudung bawah. Kat sekolah wajibkan pakai seluar panjang, balik mai rumah pakai seluar pendek. Kat sekolah wajibkan semayang berjemaah, balik mai kat rumah anak nak ikut ayah semayang, hang semayang lain dah, ayah nak cepat. Ada lagu tu. Jadi maka lahirlah generasi-generasi, saya tak katalah siapa, generasi yang nak jaga semayang 5 waktu ni cukup susah.
Kalau ayat kita ni lah yang semayang pun, semayang sunat, kita tak jaga, kita jaga semayang waktu saja. Mai generasi bawah, bukan takat sunat, sunat babai. Semayang fardu pun. Tu yang kata apa? Siapa abang tu ada dengar daripada apa ustaz-ustaz kita duduk ceramah, dia buat statistik 5 waktu yang jaga hanya 70% saja. 70% tak jaga sembahyang waktu. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa saya sentuh bab tu? Sebab cerita perang salib nak ambil Baitul Maqdis ni. Dan berapa tahun dalam bulan Ramadan, dalam bulan Syaban itulah juga panglima tentera Islam nama Salahuddin Al-Ayyubi. Tadi tentera kafir Kristian ambil, ni Salahuddin Al-Ayyubi pula ambil balik dalam bulan Ramadan juga, dalam bulan Syaban juga, iaitu pada 21 Syaban 559 Hijrah, kat 100 tahun. Kat berapa tahun? 60 tahun lebih baru boleh ambil. Dalam keadaan macam itulah tuan-tuan dan juga perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, banyak perkara-perkara yang berlaku dalam bulan Syaban. Jadi tuan-tuan dan juga perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi dalam bulan Syaban ni adalah bulan yang cukup sesuai untuk kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita dapat jumpa dalam bulan Ramadan ni. Sebab apa? Ulama dia dah gariskanlah beberapa panduan untuk kita nak sambut bulan Ramadan. Tak apalah malam ni saya tak cerita sirah nah. Cuma saya nak macam tu, yang ada kaitan amalan dia. Jadi alim ulama dia pun buat garis panduan macam mana kita nak sambut dalam bulan Ramadan ni. Nak sambut tibanya bulan Ramadan, apa yang mula-mula nak kena buat. Jadi cara pertama yang nak sambut bulan Ramadan, kita tak masuk lagi ni, tapi nak terima. Ni berapa bulan dah? 14 no? 15. Mana? Kita tinggal lebih kurang dalam 2 minggu lagi kita nak puasa. Kalau ikut bulan Masihi berapa? 23. 23 bulan 2 ni. Jadi apa hak kita nak buat? La ni doa. Nombor 1 doa. Doa minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala bi an yablugha lakallahu taala ar-Ramadan wa anta fi sihhatin wa afiyah. Minta kepada Allah Taala, doa minta sungguh-sungguh supaya Allah Taala sampaikan kita sampai dalam bulan Ramadan, dan bila sampai dalam bulan Ramadan kita ni dalam keadaan sihat dan juga afiat. Ada orang yang sihat tapi tak ada afiah. Afiah ni apa dia? Jiwa tak tenteram lah apa semua, semangat tak ada lah apa semua. Kita tak mau ada yang tu. Biar sihat tapi afiah, iaitu dalam hal keadaan kita bersemangat nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak puasa pun rasa semangat. Nak berqiyam, solat tarawih pun kita bersemangat. Nak zikir afdal zikir adalah baca Quran. Kita kena ada semangat. Minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Antara doa yang paling simple apa dia? Tapi doa tu warid maksur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma a'inna, kalau kita ikut dalam lafaz tu, Allahumma a'inni, bukan a'inni. A'inni, hamzah, alif, ain, nun, ya. A'inni, ya Allah Tuhanku, bantu tolonglah aku. Tapi bila kita duduk ramai-ramai ni dengan anak-anak, dengan isteri, cucu, menantu, apa semua, Allahumma a'inna,
ala zikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Minta dengan Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Taala tolong bagi kat kita ni rasa semangat. Sampai dah. Tapi awaklah dia jadi macam alah. Macam tu. Saya tak kata kat siapa, saya kata kat saya. Ni rasa berkobar-kobar ni nak sambut Ramadan. Tapi lepas buka puasa, Allah. Orang rumah kita ada, bang, malam ni kita semayang kat Masjid Taqwa. Kita semayang kat Darussalam sudahlah. Darussalam mana, bang? Nah, Taman Desa Kencana nombor 34. Nah, tu. Muka isteri kita pun muncung je, kan? Tu. Nah. Nak bagi semangat tu. Dan nombor 2. Nah, dan antara doanya lah, macam saya ada tengok tadi tu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Itulah doanya nah. Doa lah, minta dengan Allah. Dan juga cara yang kedua, apa cara kita nak sambut dalam bulan Ramadan? Alhamdu wa syukru. Nah. Sebutlah alhamdulillah, bertahmid dan juga syukur. Tahmid alhamdulillah dengan syukur ada dengan lisan, ada dengan perbuatan. Sampai saja dalam bulan Ramadan, alhamdulillah, aku sampai juga, ya Allah. Macam tu. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Wa syukran lillah. Dengan cara perbuatan, lepas-lepas saja sembahyang asar ke, lepas sembahyang maghrib ke, sujudlah syukur. Sujud syukur dalam hal keadaan berwuduk, tempat tu bersih, menghadap kiblat. Janganlah sujud syukur macam kata orang main bola tu kan, solat pendek, tak tahu tala ke mana, kan? Tu. Pakailah bagi elok. Nah, kalau elok sujud syukur. Nak baca apa? Baca syukran lillah. Simple je. Tak ada apa-apa. Baca tu. Kalau nak tambah lagi, tambahlah. Nah, syukran laka, syukran lillah. Syukran laka ya Allah ala ni'matil Islam. Syukran laka ya Allah ala ni'matil iman. Syukran laka ya Allah ala ni'matil ihsan. Nah, syukran laka ala kulli syai'in a'taitana. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jaddi minkal jaddu. Baca doa tu. Nah, itu ada Allahu akbar. Dah selesai dah. Syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah, cara yang ketiga nak sambut Ramadan. Biar kita ada rasa lain sikit. Orang sambut Blackpink sampai penuh satu dewan, no? Kan? Tiket sampai 2,000, 4,000 habis, sold out. Kan? Jadi, kan? Kita nak minta derma nak buat iftar Ramadan lah apa semua. Lama nak penuh. Kan? Kadang sampai bulan Rejab dengan Sya'ban duduk iklan, siapa nak iklan, no, tu iklan pun tak habis kan. Tak ada tulis sold out, no. Belum lagi kan. Tu beza, no. Kan. Nah, beza. At-tariqatu salisah. Bila cara nak sambut ni al-farhu wal ibtihaju. Ibtihad ni apa dia? Seronok dan juga rasa, oi, tak sabar. Memang. Anda rasa ada lagu tu. Tapi kadang-kadang ni, bila mai Ramadan, Allah, kita mengopi puas-puas malam ni. Esok tak boleh nak buat apa dah. Tengok. Mai nak kena ada rasa seronok. Tuan-tuan, perempuan mati Allah SWT. Nak buat macam mana? TV pun mainkan peranan. Masuk saja satu Ramadan, dun dam Syawal telah menjelma. Iklan apa diskaun baju raya lah apa semua, kuih raya, iklan cucuh meracun lah apa semua. Tenggelam Ramadan tu. Tak ada duduk cerita. Saya cerita tulis terang lah. Saya tak tahulah. Malaysia ya kot keadaan lagu tu. Masa saya mengaji kat Mesir dulu ni, waktu la ni, habis kat jalan ni gantung lampu apa semua ni. Tanglung ni pun bukan macam tanglung Cina tu. Dia ada buat macam besi, dia ada macam lampu Aladdin tu, dia bubuh mentol dalam tu, kadang dia bubuh lilin apa semua. Oh, penuh jalan ni. Malam-malam tu sampai ke subuh, budak-budak duk main street soccer.
Orang budak-budak lah. Yang orang hak lelaki duk pergi semayang masjid lah, apa semua baca Quran. Kayu rendah. Macam kaya. Dalam bulan Ramadan. Kita sunyi sepi. Kan? Kita riuh dengan makan. Makan. Kan? Yang ni nak makan apa? Kita pun kadang-kadang. Saya tak ada kata kat siapa, saya kata kat saya. Pal-pal orang lagi kita tanya. Yang tak kena buka puasa makan apa? Yang tu. Kita bukan... Dia jadi macam tu. Tak ada. Sebab apa? Bila masuk dalam bulan, saya bukan nak kata apa, masa kita PKP 1 dulu ni, lah ni tak ada PKP dah. Masa PKP 1, keluar kat laman rumah pun, masuk. Kan, polis marah. Kan? Bukan ada apa pun, contohnya lah, macam duduk dekat Tanjung Karang, macam kampung ayah saya tu, Parit 12, Sungai Nibung, Sekincan tu. Kan? Ayah, ada orang kampung saya, pergi keluar, pergi tengah bendang, nak pergi buka ayak lah. Polis peronda, masuk rumah, dilarang keluar. Duduk tengah-tengah padang, COVID mana ada apa. Duduk sorang-sorang. Tu pun polis hambat balik. Dia pun balik lah. Duduk kat laman rumah, berhenti duduk main dengan anak. Sila masuk rumah. Kita pun sami'na wa ta'na, masuk rumah. Dan masa tu bulan Ramadan, no? Tuan Haji, no? Tuan Iman, no? Kita PKP mula-mula dulu bulan Ramadan. Saya nak cerita saya lah. Sampai 15 Ramadan tu, saya dengan anak-anak saya khatam Quran sekali. Cerita tu terang. Masuk dalam fasa yang kedua tu, boleh khatam. Dalam bulan Ramadan, PKP pertama boleh khatam 2 kali tau. Yang tu dengan keluarga, personal sekali. Main waktu lah ni, sekali pun susah. Tahun lepas telajak, masuk dalam bulan Syawal, masuk puasa 6 baru khatam. Saya cerita habis lah. Tahun yang belik tu, malam tu pulun tak kira nak bagi habis. Pasal apa? Tinggal 3 juzuk, 4 juzuk lagi. Panggil anak-anak mai baca. Alung baca, ni baca. Tak apa, penyudah walid. Baca 2 juzuk, baca 2 muka surat, ada 3 muka surat. Pasal apa? Ada 3 juzuk, 4 juzuk lagi tak habis. Jadi tuan-tuan dan juga puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, jadi alim ulama kata kena buat penyusunan apa ibadat yang nak kita buat bagi elok. Dan yang terakhirnya, dua belah. Dekat nak habis dah. Kena ada keazaman nak buat sebanyak mana yang mungkin dalam bulan Ramadan dengan amal ibadah yang banyak. Apa dia keazaman dia? Tadi kena buat penyusunan. Surau masjid dah buat bagi cantik. Tadi pun ada buat gotong royong dah. Rumah kita ada buat tak lagi? Takkanlah kita nak tunggu 1 Syawal seminggu, 1 Syawal baru kita nak langsir tak basuh apa semua tu, nak bawa turun, nak pergi tukar apa semua. Kita ubah kali ni, nak masuk dalam bulan Ramadan, langsir bawa turun basuh, kapet bawa semua, pergi jemur habis semua. Bilik kat mana hak nak buat, sudut mana kita nak buat, letak rehal. Ni macam ni. Ni macam ni kan. Hak ni hak program masjid. Personal kita dekat rumah, letak satu sudut, letak rehal sini. Jangan ada siapa duduk kacau dah. Sepanjang bulan Ramadan, kita duduk ada tang tu. Kita hak rehal anak kita, hak isteri kita, isteri-isteri kita letak tang tu. Itu. Bagi ramai, bagi ada tempat tu. Jadi, cara nak sambutnya adalah dengan kita buatnya tu. Dan yang terakhirnya, al-ilmu wal-fiqhu bi-ahkamir Ramadan. Biarlah masuk dalam bulan Ramadan ni, biarlah atas berdasarkan kepada ilmu. Kitab fiqh ada. Kalau kata tuan-tuan tak ada kitab ke apakah dalam dalam PDF berkaitan dalam kitab yang telah di-scan, buat dalam bentuk PDF pun berkaitan dengan bulan Ramadan pun dah ada dah. Baca apa dia tu puasa. Apa rukun puasa, apa syarat-syarat puasa, apa dia tu perkara-perkara sunat dalam puasa, apa perkara makruh yang membatalkan puasa tu apa. Kena ambil tahu ni tu. Ini. Kalau kata kita perkara-perkara yang boleh mengkafarahkan dalam bulan Ramadan kita buat ni, apa dia? Kan? Itu. Kalau puasa yang hak sebelum ni tak selesai lagi, macam mana nak buat? Nak puasa ke, nak kena bayar fidyah, kena bayar macam mana? Hak tu berkaitan masalah yang berkaitan dalam bulan Ramadan. Jadi
Tak ada lah kita duk nak pi tuan imam, saya nak tanya ustaz Aqdi, ustaz apa semua nak pi tanya dah kan ditanya. Benda-benda basic tu kita tengok, kita dalami benda ni. Nah, kita baca. Kalau kata kita nak baca sendiri pun, ambil panggil orang rumah, anak-anak isteri kita main baca. Ni kita puasa, kita nak baca dalam bab fiqh. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kita memahirkan balik, untuk mengetahui. Sopalah juga orang nak berniaga, kena baca dalam bab jual beli, apa rukun dia, apa benda yang hak tak boleh kita jual, apa boleh, apa semua ni. Hak tu kita kena tahu serba sikit. Walaupun ta'lim kita tahu benda tu. Sebab benda ni benda fardu ain. Jadi itu sajalah untuk pada malam ni. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berkati kita dalam bulan Ramadan, dalam bulan Syaban ni, dan minta Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala sampaikanlah kita bertemu dalam bulan Ramadan insya-Allah. Jadi dengan ini saya mengucapkan selamat menyambut bulan Ramadan insya-Allah, dan marilah kita tangguh majlis kita ni dengan baca tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.